Selamat pagi kepada Dr. Hairil dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini saya, Kurashini, Su Jiangying, Nurul Hazira dan juga Aaron Lim akan membentangkan tentang pendekatan bertimbang rasa. Next slide. Apakah definisi bertimbang rasa? Pendekatan bertimbang rasa ialah kita akan menaruh belas kasihan, bersimpati dan juga kita akan mempunyai sikap adil. Pendekatan ini menegaskan pembelajaran tentang perasaan ataupun emosi. Murid perlu bertimbang rasa. Pendekatan ini membolehkan murid untuk membuat keputusan melakukan sesuatu tindakan yang tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Pendekatan ini sebenarnya mengintegrasikan nilai kepedulian dan juga nilai keprihatinan. Terdapat formula untuk pendekatan bertimbang rasa, iaitu konsep bertimbang rasa tambah keperluan tambah kepentingan orang lain tambah keputusan ataupun tindakan. Okey, terima kasih Kurashini. Dan sekarang saya akan menjalankan simulasi pendekatan bertimbang rasa. Okey, sebelum itu selamat pagi dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu akan mengajarkan satu video ringkas nanti. Oleh itu sebelum itu cikgu ingin bertanya, adakah semua murid-murid sudah makan ataupun sihatkah hari ini? Sihat cikgu. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada pagi ini, cikgu akan menayangkan satu video pendek berkisahkan semut dan merpati. Okey, jom kita saksikan. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang. Dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba dia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, sang merpati pun merasa iba. Burung merpati pun memetik daun dan menjatuhkannya dekat semut. Semut pun merayap naik ke atas daun. Akhirnya, semut berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia menibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk menibas-nibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Okey, dan itu adalah video pendek kita. Dan setelah kita selesai menyaksikannya, cikgu ingin bertanya kepada Su. Su, apakah yang Su faham tadi pasal video ringkas ini? Ya cikgu, yang pasal video ringkas ni saya faham yang merpati itu dia baik. Sebab dia membantu semut itu yang sedang lemas. Betul, terima kasih Su. Dan kerana semut itu lemas, so merpati itu pun membantunya kerana sangat kesian sekiranya kita tidak dibantu apabila kita mengalami kesusahan. Dan seterusnya murid kedua, cikgu ingin bertanya kepada Nurul, apakah Nurul faham tentang video tadi?
Saya rasa semut tu baik sebab dia bantu merpati dengan menghalang penembak tu, tembak dia. Dia gigit kaki penembak tu. Terima kasih. Dan itulah adalah video kita. Dan seterusnya. Okey, selepas menyaksikan video itu, cikgu ingin bertanya kepada murid-murid, apakah nilai yang kita akan belajar pada pagi ini? Siapa yang boleh bagi jawapan? Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Hari ini kita akan belajar nilai baik hati. Okey, terima kasih. Betul. Dan juga video tersebut tadi juga berkisahkan tentang nilai baik hati. Okey. Nilai baik hati ni ataupun definisi cikgu akan baca. Nilai baik hati ini adalah peka terhadap keperluan dan kebajikan diri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral dengan ikhlas. Nah, murid-murid itu adalah definisi baik hati. Dan seterusnya, okey, berdasarkan gambar tersebut, cikgu ingin bertanya kepada Su. Su, apakah yang kamu faham tentang gambar itu? Ya, cikgu. Yang gambar itu rumah dia roboh. Betul, roboh. Okey. Sekarang Nurul, sekiranya selepas kamu tamat dari waktu sekolah dan kamu pulang ke rumah dan kamu juga mendapati bahawa rumah kamu pun roboh ataupun rosak akibat ribut. Apakah perasaan kamu, Nurul? Saya rasa sedih lah cikgu. Tak ada rumah saya, tak adalah tempat saya nak berteduh. Betul. Memang kita akan rasa sedih. Dan cikgu ingin bertanya pula kepada Kugashini. Kugashini, sekiranya rumah kamu runtuh akibat ribut dan jiran-jiran yang berdekatan pun tidak datang membantu. Apakah perasaan Kugashini? Boleh jelaskan? Saya akan rasa sedih cikgu sebab tak ada orang yang datang untuk menolong kami. Okey, sedih juga. So, itulah ada situasi yang digambarkan di dalam gambar tersebut, iaitu rumah itu telah rusak akibat ribut ataupun hujan lebat. Dan apakah 4 langkah ataupun 4 tindakan baik hati yang kita boleh lakukan? Yang pertama adalah kita boleh membantu jiran dengan mengalihkan perkakas rumah mereka. Kedua, kita boleh memberikan kata-kata semangat. Ketiga, kita meminta bantuan jiran untuk membaiki rumah dan juga kita menyediakan bantuan makanan. So, sekiranya kita alami situasi seperti ini, kita boleh melakukan 4 tindakan baik ini. Dan sebelum kita berakhir, saya ingin bertanya soalan yang terakhir, yaitu kepada Nurul. Nurul, sekiranya kamu terjumpa jiran kamu, rumah mereka rubuh dan rosak, apakah yang dilakukan oleh Nurul? Apa yang pertama datang kepada Nurul? Saya akan bantu sedikit sebanyak dengan beri makanan ataupun saya akan tolong alih-alih barang-barang perkakas mereka yang telah rosak dan roboh. Okey, baik dan terima kasih kepada Nurul. So itu adalah situasi yang dilakukan oleh Nurul sekiranya ternampak dengan jiran mereka. Oleh itu, cikgu ingin menasihatkan dalam apa jua keadaan kita haruslah meletakkan situasi yang dihadapi oleh orang lain itu di dalam selipar kita sendiri. Maksudnya kita mendalami dan juga kita boleh menjiwai apakah yang perasaan sebenar yang dihadapi oleh seseorang itu. Seperti rumah ini rubuh dan ia adalah satu perkara yang sangat menyedihkan. Sekian dan terima kasih. Terusnya. Okey, baiklah. Cikgu akan sambung pula berkaitan kepentingan nilai baik hati dalam masyarakat. Okey, semua nampak poin yang pertama tu? Okey, yang pertama ialah kita perlu mengeratkan kepentingan daripada nilai baik hati yang kita amalkan ni, ia akan mengeratkan hubungan sesama anggota masyarakat. Jadinya bila kita amalkan nilai baik hati ni, ramai orang akan suka kita. Contoh, kalau Aaron ni dia buat baik, murid-murid lain suka tak? Suka. Suka kan? Jadi bila kita buat baik ni, ramai orang akan suka kita.
keluarga kita akan suka kita, kawan-kawan kita akan suka kita, jiran-jiran kita akan suka kita. Kita juga akan dihormati oleh masyarakat. Okey. Kamu nampak tak gambar tengah nenek macam susah-susah ni, macam tengah susah je. Kamu rasalah bila kamu nampak nenek ni tengah susah-susah macam ni, apa yang kamu nak buat ni? Kalau saya cikgu, saya akan bantu nenek tu kerana mungkin sakit kaki dia. Okey, bagus Aaron. Okey. Saya nak kamu bayangkan kamu nenek itulah. Kamu macam aduh sakitnya kaki aku nak naik ni. Siapalah nak tolong ni? Kalau kamu nampak orang lalu lalang tapi tak tolong, apa kamu rasa? Cikgu, mungkin saya rasa sangat kecewa dan sakit hati kerana tidak dibantu walaupun sangat memerlukan. Betul. Jadi macam itulah nenek tu rasa bila tak ada orang tolong dia. Contoh macam Aaron kalau datang lalu je tengok nenek tu. Jadinya kita kena tolong bila nampak tak kisahlah orang tua ke siapa-siapa yang berada dalam kesusahan. Jadi kamu bolehlah tunjuk nilai baik hati ni dengan menolong nenek tersebut. Sebab ia boleh mengeratkan hubungan sesama masyarakat. Contohnya kalau kamu tolong nenek ni, kamu jadi anak ni nama apa? Aaron. Mesti dia ingat, ni budak nama Aaron. Nanti dia ingat lah lepas ni kalau dia jumpa. Macam tu. Okey. Poin yang seterusnya ialah kita dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka. Okey. Jadinya bila kita mengamalkan nilai baik hati ni, bebanan orang-orang yang susah ni dia akan ringan sedikit lah. Contohnya macam Su dia ada duit RM10. Lepas tu dia nampak ada orang susah, dia pun macam bagilah dekat orang tu. Okey, dia bagi. Mungkin duit yang Su bagi tu, duit tu lah yang orang susah tak keguna. Budak ni bagi. Bolehlah beli lauk untuk hari ni. Bolehlah saya makan dengan keluarga saya. Kita kena tolong juga sebab nasib kita tak sama dengan orang lain. Ada orang tu susah, ada orang tu dia senang macam tu. Jadinya kalau murid-murid nampak gambar tu, murid-murid rasa apa yang lelaki tua tu buat? Lelaki tua tu dia sedang beri selipar kepada orang tu. Nampak kan dia bagi selipar kan? Awak rasa kenapa dia bagi selipar tu? Saya rasa cikgu sebab panas. Jadi bila tidak selipar kaki dia boleh luka. Betul. Maknanya dia rasa simpati sangat dekat dekat budak tu. Dia nampak kesiannya budak ni pakai kaki ayam je. Bagilah dia bagi selipar dia. Macam tu. Kalau murid-murid jalan kaki ayam dekat jalan tar panas tu, sakit tak? Sakit cikgu. Sakit. Sakit kan? Jadinya bila awak nampak orang susah tak pakai selipar, awak nampak orang pakai baju koyak-koyak ke apa, janganlah pandang sini dekat dia orang sebab kita tak tahu. Mungkin dia ada selipar koyak tu satu je. Yang pakai baju koyak-koyak tu mungkin dia ada 3 helai je baju. Macam tu. Jadinya kita bantulah yang kita boleh. Okey. Poin yang seterusnya ialah yang ketiga, kita perlulah menunjukkan kepentingannya ialah ia dapat menunjukkan contoh yang baik kepada orang lain. Okey. Jadinya berdasarkan penerangan yang cikgu dah bagi tadi semua, jadinya kalau contoh rakan-rakan awak nampak nampak Aaron lah, nampak Aaron ni tolong makcik tua tu lah, macam baiklah Aaron ni, aku pun nak jadi macam dia lah. Jadinya rakan-rakan Aaron macam kita pun kena jadi baik lah, kena tolong orang, kena buat baik dengan orang, macam tu. Jadinya bila kita buat baik tu orang akan terikut-ikut dengan perbuatan baik kita itu, dan mereka juga akan mengamalkan nilai baik hati juga. Okey, kalau kamu nampak lah gambar ni kan, nampak ada gambar patah kaki ni kan, jadi berdasarkan gambar tu kamu bayangkan yang patah kaki tu kawan kamu. Kamu nak bantu tak dia? Saya akan bantu cikgu. Okey, kamu akan bantu. Jadi kalau kamu nampak kawan kamu tu dia sorang-sorang, tak ada orang bantu pun, kamu rasa apa dia rasa? Apa perasaan dia? Saya akan sedih cikgu dan dia tidak akan hadir ke sekolah lagi.
Jadi macam itulah. Jadi kamu kena mengamalkan nilai baik hati tu dengan bantu dia. Jadi dia macam, oh ada orang bantulah. Jadinya macam ada juga kawan-kawan yang baik hati dengan dia macam tu. Okay. Seterusnya. Hai murid-murid, hari ini kita akan melakukan aktiviti simulasi. Ini merupakan situasinya, Jom melihat seorang lelaki buta yang ingin melintas jalan raya. Lelaki buta tersebut kelihatan gelisah kerana dia memerlukan seseorang untuk membantunya melintas jalan raya yang sesak. Jom membuat keputusan untuk membantu lelaki tersebut. Lakukan semula simulasi bagaimana Chong menunjukkan nilai baik hati terhadap lelaki buta tersebut. Saya nak Nurul dengan Aaron untuk melakukan simulasi ini. Baik cikgu. Boleh cikgu. Okey, Nurul dulu mulalah. Nurul Okey. boleh mula. Pakcik nak saya tolong pakcik ni terjalan? Ya, boleh. Sebab saya tengah gelisah ni nak melintas ni. Saya ternampak. Boleh Okey. tu? Mari saya pimpin dengan pakcik. Okey, kita jalan lintas. Perlahan pakcik, jalan elok-elok. Alright, terima kasih kerana membantu anak muda. Baik hati sungguh awak. Sama-sama pakcik. Sekian. Terima kasih Aaron dan Hazira. Apakah perasaan kamu apabila kamu melihat seorang lelaki yang buta tengah mencuba untuk melintas jalan raya tetapi tak ada orang yang menolong dia? Apakah perasaan Nurul? Saya rasa sedih lah sebab yelah, dia dah lah kurang upaya tapi tak ada orang bantu. Kesian sangat dekat dia. Betul. So, jika kamu berada pada jalan tersebut, kamu melihat seorang buta kat situ, apa yang kamu akan lakukan? Jika saya dekat situ, saya akan menolong orang buta itu untuk membimbing dia jalan melintas jalan raya. Selepas kamu menolong beliau, apakah yang beliau akan merasa? Dia akan rasa gembira. Betul. Seterusnya, Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan menjawab beberapa soalan. Baik, soalan yang pertama ialah nenek jiran anda terjatuh di depan anda. Sebagai jiran, apakah perlakuan yang patut anda lakukan? Soalan ini cikgu nak tanya kepada Aaron. Aaron, jika anda nampak nenek jiran anda terjatuh di depan, apakah perlakuan yang akan kamu lakukan? Saya akan pilih B cikgu, iaitu menolong nenek jiran itu. Ya, menolong nenek jiran. Okey, jawapan ini betul. Seterusnya cikgu nak tanya soalan lagi. Soalan ini cikgu nak tanya kepada Nurul. Nurul? Ya, Nurul. Okey, soalan ini, jika bayangkan nenek jiran yang jatuh ini adalah nenek anda, kan? Tiada orang yang menolong nenek anda. Apakah perasaan kamu? Saya rasa sedih sebab tengok nenek saya jatuh tapi tak ada orang tolong pun. Ya, betul. Jadi, jika kita nampak ada orang jatuh atau menghadapi kesukaran, kita kena tolong orang itu. Sebab kita kena mengamalkan nilai baik hati ini dalam kehidupan kita untuk membantu orang lain. Baik Okey. cikgu, boleh. Seterusnya soalan yang kedua. Next, Aaron. Ya, soalan kedua ialah Siti terlupa pemadamnya di dalam laci meja. Apabila tibanya waktu rehat, rakannya Emilia telah mengambil pemadam itu.
Hal itu membuatkan Siti merasa sedih apabila pemadam tersebut hilang. Dan apabila tiba di rumah, Siti dimarahi oleh ibu bapanya. Apakah tindakan yang patut dilakukan oleh Emilia jika anda merupakan Emilia? Soalan ini cikgu nak bertanya kepada Kuga. Kuga, jika anda merupakan Siti, pemadam kesayangan kamu hilang, apakah perasaan anda? Saya rasa sedih sebab pemadam yang saya suka tu hilang. Ya, jadi macam ini, jika anda merupakan Emilia, apakah tindakan yang patut dilakukan oleh anda? Saya akan memulakan pemadam tersebut kepada Siti, Cik. Ya, betul, tindakan ini betul. Sebab jika pemadam Siti hilang, dia akan sedih dan dia dimarahi oleh ibu bapanya kerana ibu bapanya merasa sedih juga kepada berlakuan Siti kerana dia tidak jaga baik-baik harta dia sendiri. Jadi, kita kena buat baik dan mengamalkan nilai baik hati. Seterusnya, murid-murid, Aaron, next slide. Ya, murid-murid, cikgu nak tanya, hari ini kita belajar nilai apa? Nilai baik hati, cikgu. Nilai baik hati, cikgu. Ya, nilai baik hati. Murid-murid, siapa boleh bagi contoh tingkah laku atau amalan yang menunjukkan baik hati? Kita bantu jiran kita apabila mengalami kesusahan, cikgu. Ya, betul. Jadi nilai baik hati ini kita perlu sentiasa mengamalkan dan kita kena sering berbuat baik dalam kehidupan bermasyarakat supaya kehidupan kita sejahtera dan aman dan harmoni. Baiklah murid-murid, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.